duit. Dan macam mana dia boleh kata tak tahu? 15 cek yang keluarkan menggunakan 42 juta itu ditandatangani oleh Najib Razak sendiri. Dan dia belanja, dia guna duit tu. Dia guna duit tu. Tiba-tiba dia kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Dan alasan Najib juga ialah dia nak kata dia kena scam. Mana ada orang scam? Mana ada orang kena scam dia kaya? Saya pun nak kena scam juga. Kalau macam tu semua kita willing nak kena scam lah. We shock ni kena scam dapat banyak 42 juta. Dia boleh bagi alasan kena scam. Maka bila kita dengar sendiri, contohnya macam Azalina kan. Dia boleh sebut, dia kata kalau kita Perdana Menteri takkan tak boleh lantik pegawai negara orang kita. Dia bagi contoh, dia kata kalau saya jadi ketua saya kena ada setiausaha pun kena orang saya. Jadi dia buat analogi macam tu. Bagi saya itu adalah analogi yang tak betul dan itu adalah analogi yang korup. Sebenarnya adalah satu bukti kepada kita sebagai orang rakyat, orang biasa. Maksudnya walaupun mereka baru ni kalah teruk dalam pilihan raya, mereka masih belum instaf dan sebenarnya mereka masih membawa budaya itu, yang mana budaya ini sebenarnya tidak akan tamat selagi mana mereka masih bergelar UMNO daripada masyarakat. Sebab itulah untuk pilihan raya akan datang, saya nampak kalaulah rakyat masih memberikan simpati kepada mereka ini, sebenarnya ia merupakan satu invitation untuk sebenarnya kemusnahan kepada negara. Kes Datuk Seri Najib Razak ini sangat pelik bagi pengamal undang-undang masa saya, kerana sejak 2018, sejak kes ini bermula, seolah-olah ada dua mahkamah di situ. Satu mahkamah betul-betul di dalam mahkamah, satu lagi mahkamah di Facebook untuk sentimen orang awam. Dan video tersebut, kalau tuan-tuan ada, saya ada kongsikan di dalam Facebook saya, link daripada Malaysia Kini punya record, minit ke 3.45 hingga 3.50 atau 55, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Beliau tidak mengatakan syarikat SRC, beliau mengatakan syarikat CSRC. Ya? Jadi bila saya dengar tu, saya macam bukan syarikat SRC yang dalam sumpah ini, syarikat CSRC. Duit ni daripada mana? Dia kata tak tahu. Dia punya nak katanya tak tahu. Okey, apa Mahkamah Tinggi kata? Masa keterangan saksi dalam kes SRC ni, Najib ni kalau boleh dia tak mau, bila isu cek daripada diri dia personal kepada keluar, dia tak mau cek tu cek tendang. Dia hendak pastikan dalam akaun dia sentiasa ada duit. Tugas orang yang tolong uruskan ni kena pastikan supaya sentiasa ada duit. Dan macam mana dia boleh kata tak tahu? 15 cek yang keluarkan menggunakan 42 juta itu ditandatangani oleh Najib Razak sendiri. Dan dia belanja, dia guna duit tu. Dia guna duit tu. Tiba-tiba dia kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Dan alasan Najib juga ialah dia nak kata dia kena scam. Mana ada orang scam? Mana ada orang kena scam dia kaya? Saya pun nak kena scam juga. Kalau macam tu semua kita willing nak kena scam lah. We shock ni kena scam dapat banyak 42 juta. Dia boleh bagi alasan kena scam. Mahkamah Persekutuan kata dia tak payah tengok banyak lah. Dia kata tengok alasan Najib lah. Duit ni mana-mana kan. Dia bagi 3 alasan. Satu, dia kata dia tak tahu. Yang kedua, dia kata kena scam. Yang ketiga, dia kata duit tu adalah duit derma daripada Arab Saudi. Apa Mahkamah Persekutuan kata? Tiga alasan ni tak masuk akal sebabnya dia adalah bertentangan dengan satu sama lain. Mana satu? Jadi maksud daripada situ sendiri, Mahkamah Persekutuan kata hang sendiri punya pembelaan pun hang tak clear. Hang nak kata apa sebenarnya ni? Jadi maksudnya apa sahaja helah dan pembelaan yang diberikan oleh Najib ketika perbicaraan sebenarnya hanyalah rekaan yang menyebabkan mahkamah tak boleh nak percaya. Tapi bila kita dengar sendiri, contohnya macam Azalina kan, dia boleh sebut, dia kata kalau kita Perdana Menteri takkan tak boleh lantik pegawai negara orang kita. Dia bagi contoh, dia kata kalau saya jadi ketua saya kena ada setiausaha pun kena orang saya. Jadi dia buat analogi macam tu. Bagi saya itu adalah analogi yang tak betul dan itu adalah analogi yang korup. Sebabnya kalaulah begitulah analogi yang dimainkan oleh mereka di peringkat ini, maksudnya itulah amalan UMNO sebelum ni. Bila buat perhimpunan, kita akan lantik pegawai negara orang kita. Apa cerita? Ini sebenarnya adalah satu bukti kepada kita sebagai orang rakyat, orang biasa. Maksudnya walaupun mereka baru ni kalah teruk dalam pilihan raya, mereka masih belum instaf dan sebenarnya mereka masih membawa budaya itu, yang mana budaya ini sebenarnya tidak akan tamat selagi mana mereka masih bergelar UMNO daripada masyarakat. Sebab itulah untuk pilihan raya akan datang, saya nampak kalaulah
rakyat masih memberikan simpati kepada mereka ini, sebenarnya ia merupakan satu invitation untuk sebenarnya kemusnahan kepada negara. Apabila kes Najib ini mungkin memberikan satu mood yang baru kepada para pengundi yang sebelum ini dianggap undi siapa pun sama saja. Pengundi merasakan muak dengan politik sebabnya lompat parti terlalu berluasa. Tapi tuan-tuan harus yakin sekarang ini kerana akta lompat parti telah pun diluluskan. Berlakunya lompat parti, orang tu lompat lagi, kursi itu boleh kosong. Dan kita boleh hukum parti politik yang lompat parti itu dalam pilihan raya seterusnya. Hari keputusan Kes Najib tu, saya rasa seolah-olahnya hari itu dia macam kembali kepada memori hari PH mula menang. Dia jadi macam tu tau. Semua dekat-dekat pejabat saya ke kawan-kawan ke WhatsApp, semua duk update pasal Najib. Soalan dia, Najib dah masuk penjara lah. Dah confirm ke penjara ni. Jadi mana-mana hak yang cakna dengan kes ni, bila tahu kata akhirnya Najib masuk penjara, memori menang masa pilihan raya 14 baru ni kembali menjengah kita tau. Jadi kita sekarang ni dah mula masuk ke fasa hakim-hakim dah tak takut. Even though you are former prime minister, kalau you salah, masuk penjara. Whoever the government, dia kata saya buat kerja saya. Jadi sepatutnya kita kena ambil peluang ini, kita kena semangat lah. Maksudnya kehakiman kita dah mencapai satu benchmark yang tidak berlaku sebelum-sebelum ini. Ini dah jadi bukti dan pencetus dan pembuka ruang kepada kita untuk arah itu. Jadi kita seharusnya kita jangan lagi toleh ke belakang. We must move on, tapi pada masa yang sama kita kena tambah baik apa yang berlaku dalam negara kita. Kita tidak boleh membiarkan kepimpinan Melayu saban hari bercakap tentang Melayu, bercakap tentang Melayu terancam, bercakap tentang orang Melayu berada dalam keadaan bahaya kalau UMNO tidak memerintah. Tapi rupa-rupanya orang itulah yang mencuri duit rakyat. Orang itulah yang berbilion-bilion, 42 juta masuk dalam akaun peribadinya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap tentang kes Datuk Seri Najib Razak, sebagaimana yang ramai tahu, yang kes ini sudah dibicarakan sejak tahun 2018 lagi, ya. Julai 2018, dan setelah 4 tahun, 1 bulan dan 16 hari pada 23 Ogos yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan yang Mahkamah Tinggi tiada terkhilaf, tiada kesilapan dalam menjatuhkan hukuman dan sabitan terhadap Datuk Seri Najib Razak, iaitu 12 tahun penjara dan juga 210 juta ringgit sebagai denda. Wow, banyak tu. Jadi kita tengok perkembangannya pada 4 tahun ini, dan kita boleh perhatikan yang 3 peringkat mahkamah bersetuju dengan sabitan dan hukuman tersebut, dan secara totalnya 9 hakim, 1 mahkamah tinggi, 3 mahkamah rayuan dan 5 mahkamah persekutuan bersetuju yang sabitan tersebut betul ke atas Datuk Seri Najib Razak, dan hukuman yang dijatuhkan juga membadai, tidak dinaikkan atau dikurangkan, ya. Jadi itu yang kita dapatlah secara mukadimahnya, saya boleh buka, itu yang kita perolehi 23 Ogos yang lalu. Namun demikian, saya perhatikan kes Najib Razak ini, kes Datuk Seri Najib Razak ini sangat pelik bagi pengamal undang-undang masa saya, kerana sejak 2018, sejak kes ini bermula, seolah-olah ada 2 mahkamah di situ. Satu mahkamah betul-betul di dalam mahkamah, satu lagi mahkamah di Facebook untuk sentimen orang awam. Dan kita perhatikan masa di peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan, yang seolah-olah apa yang dihidangkan kepada publik itu tidak sepertinya sama apa yang didendangkan di dalam mahkamah. Jadi saya selama ni memang saya tak nak campur urusan pentadbiran atau perjalanan mahkamah ini. Sampailah saya perhatikan something is off somewhere masih di mahkamah rayuan. Sebab saya tengok
apa yang ada dalam Facebook dia lain apa yang terjadi dalam mahkamah. Ya. Dan true enough, Mahkamah Rayuan menolak segala taktik-taktik beliau itu kerana tidak menepati prosedur mahkamah. Dan bila di Mahkamah Persekutuan, ya, baru-baru ini, saya memang sendiri mengambil inisiatif untuk, saya rasa perlu untuk rakyat memahami perjalanan kes di Mahkamah Persekutuan supaya rakyat tidak terbabit dengan sentimen awam yang saya rasa akan mengganggu-gugat proses keadilan yang dibuat. Jadi sebabkan itu, macam saudara Z katakan tadi, beliau baca penulisan saya di Facebook. Penulisan saya di Facebook tidak menjelaskan merit case atau substance dia atau apa itu, bagaimana keputusan kes itu saya tidak jangkakan atau predict. Tapi saya lebih memberitahu apa sebenarnya yang terjadi di mahkamah supaya ia tidak di-spin-spin di Facebook orang-orang tertentu atau saitul-saitul tertentu yang boleh menjejaskan reputasi mahkamah. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin saya boleh bukakan itu dulu. Berkenaan tentang satu perkara ataupun satu tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ni, iaitu dengan melakukan sumpah sebelum perbicaraan disambung pada hari Selasa. Tu dia ada buat satu sumpah ni. Jadi apa pandangan Liana berkenaan sumpah itu? Kita tahu yang ini bukan merupakan sumpah pertama yang beliau buat berkenaan dengan kes-kes yang beliau terbabit. Sumpah pertama yang saya ingat dibuat berkenaan dengan kes Al-Tantuya. Ya? Dan sumpah kedua yang saya ingat juga dibuat ketika kes yang sama SRC ini di peringkat Mahkamah Tinggi. Ya? Dan yang ketiga, Mahkamah Persekutuan juga beliau telah melakukan satu sumpah, kita panggil sumpah muhabalah, tak silap saya, atau sumpah laknat. Muhabalah ya, yang dibuat sehari sebelum jatuh hukum pada 22 hari bulan. Ya. Jadi pada saya itu kebebasan dia. Mungkin itu caranya beliau nak menunjukkan beliau tidak bersalah. Kita tidak boleh halang, itu hak beliau. Namun demikian adalah dalil dan juga pandangan ilmuwan agama mengenainya. Saya tak nak sentuh sebab saya bukan pakar, ya. Jadi kalau nak bercakap tentang sumpah itu, saya mendengar sendirilah. Kita baca daripada dada apa dan kita mendengar sendiri sumpah yang dibuat di kampung Masjid Kampung Baru yang dirakamkan secara live dan rekodkan yang orang sebarkan. Cuma satu je saya perasan dalam sumpah tersebut, apabila beliau mengatakan yang beliau bersumpah yang beliau tidak tahu bahawa wang yang beliau terima dalam akaun beliau itu datang daripada syarikat SRC, itu yang sepatutnya diucapkan. Cuma bila saya dengar kembali video tersebut, kalau tuan-tuan ada, saya ada kongsikan di dalam Facebook saya, link daripada Malaysia Kini punya record, minit ke 3.45 hingga 3.50 atau 55, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Beliau tidak mengatakan syarikat SRC. Beliau mengatakan syarikat CSRC. Ya? Jadi bila saya dengar tu, saya macam, bukan syarikat SRC yang dalam sumpah ini, syarikat CSRC. Kalau kita bersangka baik, mungkin dia tersalah sebut lah. Saya ambil that route lah, tersalah sebut. Tapi kalau tersalah sebut pun, kalau diikut akuan bersumpah, ya, dalam undang-undang kita, kalau tersalah nama, kalau tersalah IC, kalau tersalah maklumat, akuan bersumpah itu akan ditolak outright. Tidak boleh diterima langsung. Ya, salah je dalam akuan bersumpah, nama especially tidak boleh terima lah, dah jadi orang lain pula. Syarikat CSRC dengan syarikat SRC itu berbeza. Jadi kalau dia tersalah sebut, pada saya, kalau ikut undang-undang manusia lah, salah. Kalau ikut undang-undang agama, saya kena tanya ustaz dan ustazah yang ada, tapi saya percaya bendanya sama sahaja. Kalau dah tersilap cakap tu, mungkin dia kena repeat sumpah tersebut atau perlu ditolak sebagaimana undang-undang akan bersumpah yang ada.
Tapi ramai yang mengatakan yang tak apalah dia tersalah sebut itu antara dia dengan Tuhan. Jadi kita terima saja. Cuma saya rasa perlu orang awam tahu ada terkhilaf sikit sebutan syarikat dalam sumpah beliau itu, sama ada sengaja atau tidak disengajakan, itu beliau sahaja yang tahu. Tapi niat beliau untuk bersumpah itu kita tidak boleh halang, tetapi sumpah itu tidak ada apa-apa weight atau apa itu cakap tidak carry weight lah, tidak ada apa-apa implikasi terhadap kes ni di mahkamah persekutuan. Kita tidak boleh kata oh dia sudah bersumpah maknanya dia tidak bersalah. Itu tidak boleh dibawa ke dalam mahkamah persekutuan, dan saya rasa itu yang diputuskan memang tidak dibawa, dan mahkamah persekutuan telah menetapkan atau bersetuju dengan penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, dan kita dapat sabitan dan hukuman yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya, walaupun sudah berkali-kali Datuk Seri Najib bersumpah, mahkamah tetap memutuskan bahawa beliau bersalah. Jadi itu